Ketua Dewan Negara, dan juga terima kasih di atas peluang untuk menyertai sesi perbahasan rang undang-undang perbekalan 2021 yang telah dibentangkan oleh Menteri Kewangan. Belanjawan ini sepatutnya merupakan satu belanjawan yang amat penting, khususnya ketika negara kini berhadapan dengan situasi pandemik COVID-19. Ia sepatutnya mencerminkan keikhlasan dan kesediaan kerajaan persekutuan melawan pandemik COVID-19 dan seterusnya mengorak langkah pemulihan ekonomi dan pembangunan sosial untuk membawa rakyat dan negara mengharungi era norma baharu ini. Namun demikian adalah begitu mengecewakan di mana belanjawan ini telah mengundang kritikan dan kemarahan rakyat jelata, di mana belanjawan kali ini nampaknya lebih cenderung untuk menjaga pihak-pihak tertentu sahaja. Secara keseluruhan, saya percaya ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini telah pun mengikuti kritikan dan rintihan rakyat terhadap belanjawan ini sama ada melalui perbahasan di peringkat Dewan Rakyat atau media massa. Ingin saya menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada implikasi belanjawan ini yang ternyata mengecewakan rakyat dan negeri Pulau Pinang. 3 projek infrastruktur utama di Pulau Pinang telah dimansuh ataupun ditangguhkan oleh Kerajaan Persekutuan. Pertama, projek pembesaran lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang bernilai 800 juta ringgit telah ditangguhkan sehingga selepas 2023. Projek tersebut sebenarnya telah pun diumumkan dalam belanjawan 2020 dan amat diperlukan kerana penggunaan lapangan terbang tersebut masa kini telah menjangkau lebih kurang 30% kapasiti asal. Keduanya, projek kereta kabel Bukit Bendera bernilai 100 juta ringgit telah pun dibatalkan oleh Kerajaan Persekutuan. Projek ini juga telah diumumkan semasa belanjawan 2020 yang lalu. Matlamat utama ialah untuk pembangunan fasa seterusnya Bukit Bendera sebagai antara destinasi utama sektor pelancongan negeri Pulau Pinang. Ketiga, Kerajaan Persekutuan juga telah mengumumkan bahawa akan menarik balik jaminan pinjaman sebanyak 32.04 bilion ringgit daripada ASEAN Development Bank untuk membiayai pembangunan LRT di negeri Pulau Pinang. Projek LRT merupakan antara projek pembangunan utama negeri Pulau Pinang bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah kesesakan, malah menjamin pembangunan masa hadapan yang lebih lestari. Dalam belanjawan 2021, 15 bilion ringgit telah diperuntukkan untuk projek pengangkutan seperti Lebuh Raya Pan Borneo, projek landasan berkembang elektrik Gemas Johor Bahru Electrified, landasan berkembang Lembah Kelang Fasa 1, RTS Johor Bahru ke Woodlands Singapura dan MRT 3. Selain itu di bawah RMK 12, kerajaan turut mengumumkan peruntukan 6 bilion ringgit untuk sistem transit di Kuching dan monorail di Putrajaya. Mengapa pula jaminan pinjaman sekadar 2 bilion ringgit untuk projek pengangkutan di Pulau Pinang dibatalkan? Dalam keadaan ekonomi yang lembab, Kerajaan Persekutuan telah membuat keputusan yang akan merosakkan lagi ekonomi negeri Pulau Pinang dan negara kita. Tidak hairanlah ada yang berpendapat bahawa tindakan sedemikian merupakan politik balas dendam yang akhirnya hanya akan mensabotase diri sendiri. Kebajikan Pulau Pinang sebagaimana kebajikan negeri-negeri lain adalah terikat dengan kebajikan Malaysia. Justru saya memohon agar kerajaan akan mempertimbangkan keputusan-keputusan di atas dan memulihkan projek-projek pembangunan tersebut kepada rakyat dan negeri Pulau Pinang. Datuk Tan Sri Yang di-Pertua, merujuk kepada ucapan belanjawan 2021 ini, saya menyambut baik inisiatif Kerajaan Persekutuan untuk memperkenalkan PAS Perjalanan Tanpa Had Mai 30 ke Pulau Pinang yang bertujuan untuk mengurangkan beban pengguna perkhidmatan bas di negeri Pulau Pinang. Namun demikian, inisiatif ini sebenarnya merupakan penurunan taraf downgrade dengan izin di mana inisiatif PAS Perjalanan Tanpa Had yang diperkenalkan oleh Kerajaan Persekutuan Pakatan Harapan iaitu PAS Mutiara bukan sahaja menyediakan PAS Perjalanan Tanpa Had perkhidmatan bas, malah ia merakumi perkhidmatan feri yang dikendalikan oleh Pasaranan Berhad. Sehubungan dengan ini, ingin saya mendapatkan kepastian khususnya daripada Kementerian Pengangkutan
sama ada pengumuman PAS Mai 30 di Pulau Pinang ini akan merangkumi perkhidmatan feri tanpa had. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini juga, Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah memulakan percubaan perkhidmatan bas percuma merentas Jambatan Cat Bridge pada 1 September 2020. Ini adalah tambahan kepada perkhidmatan bas percuma Congestion Elevation Transport dengan izin yang telah lama dilaksanakan di Pulau Pinang dan Kerajaan Negeri terus memperuntukkan 15 juta ringgit untuk tujuan tersebut. Saya ingin mencadangkan supaya Kerajaan Persekutuan dapat mencontohi Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk mewujudkan perkhidmatan pengangkutan awam sama ada secara percuma atau pada kadar yang lebih rendah sebagai galakan penggunaan perkhidmatan pengangkutan awam untuk mengatasi masalah lalu lintas di Negeri Pulau Pinang. Sekurang-kurangnya saya berharap agar Kerajaan Persekutuan dapat menyokong inisiatif Kerajaan Negeri di dalam usahanya untuk melaksanakan Plan Induk Pengangkutan Negeri Pulau Pinang. Kita juga mendapat berita sedih bahawa perkhidmatan feri akan dihentikan pada tahun depan. Rakyat Pulau Pinang khususnya dan rakyat Malaysia amnya akan berasa nostalgia terhadap perkhidmatan feri yang amat bersejarah di negeri Pulau Pinang. Namun pihak berkuasa Pelabuhan Pulau Pinang telah mengumumkan bahawa perkhidmatan feri tersebut akan dihentikan. Saya faham masalah penyelenggaraan yang semakin memakan kos dan menyebabkan banyak kesukaran. Justru kerajaan akan menggantikan feri sedia ada dengan water bus dan feri Roro untuk kenderaan dua roda. Langkah ini merupakan satu pembaharuan yang tidak dapat dielakkan. Namun saya berpendapat jurang 1 tahun untuk menggantikan perkhidmatan feri sedia ada terlalu lama dan ini menunjukkan pengurusan yang tidak cekap. Peralihan sepatutnya dilaksanakan dengan lebih lancar tanpa mendatangkan kesusahan kepada pengguna perkhidmatan feri yang sedia ada sehingga 1 tahun lamanya. Saya ingin mengemukakan 3 cadangan di sini. Pertama, perkhidmatan feri diteruskan walaupun pada tahap minima sehingga water bus dan feri Roro boleh berfungsi untuk menggantikan perkhidmatan feri masa kini. Kedua, 1 atau 2 buah feri lama dibaik pulih dan dikekalkan bukan sebagai pengangkutan awam tetapi sebagai tarikan pelancong. Feri-feri bersejarah tersebut boleh digunakan sebagai pengangkutan krus pelancong merentas Selat Pulau Pinang. Ketiga, perkhidmatan water bus yang bakal diperkenalkan patut diperluaskan bukan sahaja merentas 2 terminal di sebelah pulau dan seberang perai sahaja, tetapi dibenarkan untuk membuat hentian di sekitar pesisiran kedua-dua belah Pulau Pinang. Ini mewujudkan satu rangkaian pengangkutan awam air sebagai alternatif kepada pengangkutan awam darat. Konsep ini telah pun dibentangkan dalam Plan Induk Pengangkutan Pulau Pinang. Tan Sri Yang di-Pertua, saya turut menyambut baik pengumuman penyediaan pakej galakan pelaburan sebanyak 1 bilion ringgit yang menyokong pelaburan R&D dalam bidang aeroangkasa dan kluster elektronik di kawasan perindustrian Batu Kawan Pulau Pinang. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, negeri Pulau Pinang terus mencatatkan keputusan yang cemerlang, khususnya dari segi pelaburan domestik dan antarabangsa pada tahun ini. Meskipun berhadapan dengan ancaman pandemik COVID-19, Pulau Pinang mencatatkan pelaburan yang diluluskan bernilai 10.6 bilion ringgit dari Januari hingga September tahun ini. Sehubungan dengan ini, saya menyuruh supaya lebih banyak tumpuan dan peruntukan dapat disalurkan kepada Pulau Pinang bagi meningkatkan dan merancangkan lagi usaha peningkatan pelaburan. Di atas kapasiti pentadbiran yang stabil dan progresif, negeri Pulau Pinang sememangnya kian melonjak statusnya sebagai sebuah negeri bandar bertaraf antarabangsa yang menjadikannya sebuah destinasi pelaburan yang unggul. Tan Sri Yang di-Pertua, peperangan negara terhadap pandemik COVID-19 masih belum tiba penghujungnya. Meskipun kini sumber vaksinasi dan wabak COVID-19 telah pun dikenal pasti, kami masih jauh daripada kemenangan ke atas pandemik tersebut. Masa suntuk, saya menyaran agar Kerajaan Persekutuan dapat memperuntukkan sebanyak 100
juta ringgit kepada setiap kerajaan negeri sebagai dana pengurusan COVID-19. Perang ke atas COVID-19 hanya boleh dilaksanakan dengan berkesan jika pihak berkuasa negeri dan tempatan dilibatkan secara aktif. Okay, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Yang lain saya akan secara bertulis. Terima kasih. Kembali kepada